Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin berbicara tentang apakah ciri-ciri syarikat scam yang ada pada Quantum Metal. Kita bedah siasat. Alright. Yang pertama, syarikat scam akan menjanjikan bulan dan bintang. Kalau kita masukkan duit, let's say RM10,000, dia akan janjikan setiap bulan kita akan dapat RM2,000. Itu janji bulan dan bintang. Macam mana kita akan dapat RM2,000 setiap bulan, tidak diceritakan. Kalau kita tanya pun, dia akan putar belik pusing-pusing sana sini. Jadi ia menjanjikan bulan dan bintang. Kerana apa? Kerana itulah yang dia nak. Dia nak dapatkan duit kita dahulu. So dia janjikan bulan dan bintang. Dalam Quantum Metal, tidak ada janji akan untung. Ia hanya bergantung kepada harga pasaran emas dunia. Kalau harga pasaran tu tengah naik, mungkin kita akan untung. Kalau harga pasarannya merudum, maka kita akan rugi. So, ia tidak ada janji bulan dan bintang. Okey. Ciri yang kedua, syarikat itu adalah syarikat scam. Ia adalah syarikat yang baru beroperasi. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tidak lebih daripada 5 tahun. Okey, kita tengok pula Quantum Metal. Okey, di Quantum Metal telah ditubuhkan sejak 10 tahun lalu, iaitu 2012. Dan payout kapitalnya adalah RM10,000. 10 juta ringgit. Itu dah lebih kurang 10 tahun dulu. Okey? Alright. Kemudian, ciri yang ketiga. Syarikat scam, dia akan cuba lari daripada Bank Negara Malaysia. Dia akan cuba elakkan daripada radar Bank Negara Malaysia. Itu yang ditakuti. Alright? Cuba kita tengok Quantum Metal. Kalau kita tengok sini, Quantum Metal melaporkan diri mereka kepada AMLA, iaitu Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financial Act. Dan ini di bawah unit Bank Negara. Alright? So dia tidak melarikan diri daripada Bank Negara, malah dia menonjolkan diri kepada Bank Negara. Alright. Keempat, kalau syarikat itu adalah syarikat scam, tidak ada syarikat besar yang akan bekerjasama dengan dia. Dia pun tak nak tonjolkan dirinya di kalangan syarikat-syarikat besar. Sebab kalau dia nak bekerjasama dengan syarikat besar ni akan buat due diligence ataupun buat kaji selidik tentang syarikatnya. Okey? Cuba kita tengok Quantum Metal pula. Di Quantum Metal, business partnernya ada banyak. Antaranya, bisnes partnernya adalah Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni adalah lumbung emas di Australia, di Perth, yang mengeluarkan emas berjenama Perth Mint. Dia 100% milik Australia. Alright, kerajaan Australia. Dan ia antara yang terhebat di dunia. Terkenal di dunia. Kemudian kita tengok bisnes partnernya Bank Muamalat. Brinz ni dah terkenal sejak tahun 1800 lagi. Affinbank, Ahranut Tekun, Angkasa, Koperasi dan Koperasi ASEAN. Koperasi Malaysia dan Koperasi ASEAN lagi. So, bisnes partner kalau dia letak di sini, di website-nya, kalau dia bukan bisnes partner tapi dia letak dekat website dia memang akan kena saman. Alright? Kita tengok satu persatu. Contohnya, Bank Muamalat. Bank Muamalat buat press release lagi pada tahun 2017. Actually, kerjasamanya adalah pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Bank Muamalat telah menjual 374 kilogram gold bar. Dan dia menyatakan bahawa Quantum Metal adalah company yang supply emas kepada dia. Alright? Begitu juga dengan Affinbank. Kalau kita tengok Affinbank, dia mengatakan pembengkak emas kepada mereka adalah Quantum Metal.
Alright? Dan kita tengok angkasa, Biro Koperasi Malaysia yang ada 6.5 juta peserta, dan AKO, Koperasi ASEAN yang ada 10 negara di bawahnya dan 60 juta peserta, juga mengambil emas daripada Quantum Metal, pengedarnya. So, Quantum Metal bukan satu calang, bukan company yang calang-calang. Dia company yang hebat. Alright? Dan dia juga membekalkan emas kepada Arahnu Tekun. Okey? Dan emas fizikalnya disimpan dengan kerjasama, disimpan di BRICS, iaitu pihak ketiga. Simpanan emas kita yang kita beli ni disimpan di BRICS. BRICS ni adalah syarikat penyediaan pelindungan barang berharga sejak tahun 1895. Bayangkanlah. Alright? Dan dia ada 110 cawangan di seluruh dunia. Alright? So, kalau kita nak emas yang kita simpan di BRICS ni, kita boleh dapat dalam masa 7 hari bekerja. Alright. Dan emas yang disimpan di BRICS adalah dilindungi 100% oleh Lloyd London. Okey. Dan emas-emas Quantum Metal ini juga dipasarkan, dijual di platform yang ada di Malaysia ini, Bursa Sud Asila nama dia. Adalah platform specifically dedicated to facilitate Islamic liquidity management and financing by Islamic Financial Institute. Okey, saya dah pernah jumpa dengan one of the manager Bursa Sud Asila. Dia mengatakan betul Quantum Metal buat trading dekat sini. Alright. Okey, dan kalau kita pergi tengok website Perth Mint sendiri, kita akan tengok dia tulis di Malaysia local distributor dia adalah salah satunya adalah Quantum Metal. Okey, dan Perth Mint yang seperti yang saya cakap tadi adalah lumbung emas terbesar di Australia dan dia milik 100% kerajaan Australia. Dia macam Petronas kat Malaysia. Okey, kalau kita tengok dia adalah gold bar yang hebat, yang paling hebat kat dunia. Kita tengok website Gold Bullion UK, tak nak bias. Alright, kita tengok where can I buy a gold bar that is top quality. Dia letak kat situ Perth Mint, top quality. Alright. Okey, emas di Quantum Metal juga dijual di peringkat dunia. Dan kalau nak jual di peringkat dunia, dia mungkin masuk World Gold Council. Bila nak masuk World Gold Council, dia akan diaudit. Diaudit oleh AUFI untuk mematuhi syariah standard untuk gold. AUFI ini adalah Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institute. Jadi dia diaudit oleh dua company. Di Malaysia oleh ISRA, di peringkat dunia oleh AUFI. Alright? Kalau kita tengok di website World Gold Council, kita akan tengok Quantum Metal termasuk salah satu partisipan dia. Alright? Sebab yang kelima. Ini penting sebab kelima. Selalunya sebab apa kita kena scam? Sebab kita terpengaruh dengan janji manis company itu. Dan kita tak buat siasatan. So sekarang kita buat siasatan. Jom. Yang pertama, kita pergi ke Bank Negara Malaysia. Kita tengok kat Financial Consumer Alert List. Kita tulis Quantum. Tak ada keluar Quantum Metal. Yang ada keluar Quantum lain. Jadi pertama, tak ada dalam alert list Bank Negara Malaysia. Itu usaha kita lah. Kita check. Yang kedua, kita tengok dia tersenarai di syarikat-syarikat yang hendak ekspor gold bar di peringkat dunia. Untuk membolehkan Quantum Metal masuk dalam Metrate punya senarai, dia akan di-scrutinize oleh Metrate sendiri. Metrate akan check dulu. Alright? So, bukan senang nak masukkan Metrate ni. Apatah lagi untuk diekspor. Alright? Kemudian dia juga diaudit oleh ISRA. Audit patuh syariah oleh ISRA. International Syariah Research Academy for Islamic Finance. Dan ISRA ni ditubuhkan oleh Bank Negara dan di bawah kawal selia oleh Bank Negara.
takkan satu company yang scam ni akan duduk ni audit ni adalah audit secara volunteer. So dia company ni, Quantum Matter ni voluntarily nak suruh ISRA ni audit dia untuk dapat patuh syariah. Okey? Untuk mendapatkan pengesahan sama ada betul tak ISRA telah menyiasat, telah audit Quantum Matter ini, saya hantar email kepada ISRA sendiri. Ini jawapan daripada ISRA. Okey. ISRA daripada Tuan Badrul Hisham Tuan Suh. Dia mengatakan bahawa betul Quantum Matter ini di audit oleh mereka dan ketiga-tiga produk Quantum Matter ini, Go Storage Account, Go Leverage Account dan Go Advance Account adalah patuh syariah. Okey. Dan dibagilah sebab-sebab patuh syariah. Ada 6 muka surat. Kalau kita nak baca boleh. Saya hanya terima sebagai seorang awam. Ada satu body yang ditubuhkan oleh badan wajib, badan yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara. Saya terima sahaja. Alright. Macam juga halal jakim, kita tak perlulah cari cek satu persatu. Bila mana jakim dah kata itu halal, kita terima sahaja. Alright? Kalau tak, susah hidup kita. Saya telah menceritakan kelima-lima ciri syarikat scam. Dan saya telah membandingkannya dengan Quantum Matter. Kita lihat bahawa Quantum Matter tidak ada satu pun ciri-ciri syarikat scam. Jadi, bolehlah kita katakan bahawa Quantum Matter adalah syarikat yang benar-benar wujud, benar-benar asli, benar-benar wibawa. Yakinlah. Sekian, terima kasih.